حليم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih saya ucapkan Ustazah kerana sudi meluangkan masa untuk bersama saya. Okey Ustazah, saya ingin bertanya sedikit soalan kepada Ustazah. Bolehkah Ustazah memberi definisi mengenai mumayyiz dan pandangan Ustazah mengenai kanak-kanak mumayyiz? Okey, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanak-kanak mumayyiz ini merupakan satu peringkat umur bermula daripada kelahiran sehingga umur 7 tahun, di mana pada peringkat umur ini kanak-kanak belum boleh membezakan antara perkara buruk atau baik dan juga perkara haram atau halal, dan yang utama sekali tak dapat membezakan bersih atau kotor. Dari sudut agama, kanak-kanak pada peringkat umur belum memayyiz ini sangat memerlukan bimbingan daripada kedua bapanya bagi membezakan bahawa perkara yang dilalui sama ada itu boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, atau dan memerlukan bimbingan sepenuhnya daripada kedua bapa untuk membezakan bahawa benda itu halal atau haram dari sudut agama. Lepas memayyiz, kanak-kanak biasanya akan mula belajar untuk membaca, menulis, mengira dan membuat sesuatu sendiri. Guru-guru sudah memainkan peranan penting dalam kehidupan pada waktu ini kerana mereka mengajar kanak-kanak mengenai skill-skill yang berkaitan. Dalam usia ini, rakan-rakan sebaya kanak-kanak mula menjadi sumber utama keyakinan mereka. Kanak-kanak perlu rasa keperluan untuk memenangi penerimaan dengan memujuk kebolehan mereka dan menimbulkan kepuasan atas kejayaan. Kalau kanak-kanak ni digalakkan dengan inisiatif, mereka akan merasakan mereka ni berguna dan yakin dalam kebolehan untuk mencapai matlamat mereka. Dan sebaliknya, jika kita halang mereka punya Jika kita halang mereka untuk membuat sesuatu, jika kita menghalang mereka untuk buat sesuatu, mereka mula merasa seolah-olah mereka ni tak berguna, seolah-olah was-was dengan kebolehan mereka, dan lagi buruk, kanak-kanak tidak akan dapat nampak dia punya potensi mereka. Waktu remaja adalah waktu yang amat kompleks. Pelbagai masalah seperti percubaan pada diri, perubahan mental, perubahan-perubahan dalam hidup dan pelbagai peristiwa berlaku pada waktu ini. Pada masa remaja ini dikatakan adalah zaman yang menimbulkan pelbagai konflik yang menyebabkan tekanan kepada jiwa seseorang individu itu. Hal ini kerana seorang remaja itu gemar mencuba sesuatu yang kadang-kala bertentangan dengan norma masyarakat. Contohnya seperti pengambilan dadah, seks bebas dan sebagainya. Akil balik boleh didefinisikan pada pencapaian terpanjangan seksual pada lelaki dan perempuan. Tanda permulaan akil balik bagi lelaki merujuk kepada pancaran air mani yang pertama, manakala perempuan merujuk kepada waktu haid yang pertama. Selepas peringkat ini, seorang individu itu sudah mempunyai keupayaan dari segi pembiakan. Tetapi dalam menghadapi situasi ini,
sudah tentu ada dalam kalangan individu yang tidak tahu atau tidak bersedia menghadapi akil balik ini dan seterusnya mengganggu emosi mereka. Ayat ini bermaksud apabila dia telah dewasa dan usianya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu babaku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau redai. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang Muslim." Surah Al-Ahqaf ayat 15. Dalam ayat Al-Quran ini merujuk kepada dewasa itu adalah usia yang mencapai usia 40 tahun. Di mana doa yang terdapat dalam ayat tersebut tentu dianjurkan untuk dibaca oleh mereka yang berusia 40 tahun. Apalagi mereka yang usianya di atasnya. Di dalamnya nampak terkandung uraian berbagai gejala orang berusia 40 tahun. Dalam buku Human Development, definisi perkembangan manusia adalah proses perubahan dan kemantapan atau kematangan yang dilalui sepanjang rentang kehidupan seseorang. Tujuan ilmu perkembangan ini adalah agar manusia lebih mengerti tentang dirinya. Perubahan ini mencakupi pada perkembangan fizikal yang meliputi pertumbuhan tubuh dan otak, sensori, keterampilan dan juga kesihatan. Masa dewasa adalah masa pembentukan kemandirian peribadi dan ekonomi serta masa perkembangan kejayaan. Bagi kebanyakan orang, inilah masa untuk belajar hidup dengan seseorang secara akrab, memulakan institusi keluarga dan mengasuh anak-anak. Masa dewasa ini juga adalah masa untuk memperluas keterlibatan dan tanggungjawab peribadi dan juga sosial seperti membantu generasi berikutnya menjadi individu yang berkebolehan. Menurut ahli psikologi, usia tua bermula pada umur 75 tahun. Manakala beberapa negara berpendapat usia tua bermula pada umur 65 tahun dan ke atas. Apabila seseorang memasuki usia tua, mereka akan mengalami beberapa simptom. Antaranya sistem saraf mereka menjadi lemah, fizikal juga menjadi semakin lemah, dan mereka akan mengalami perubahan dan sudut penglihatan. Mereka juga disifatkan kembali memiliki sifat-sifat kebudak-budakan. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, warga tua dapatlah didefinisikan sebagai ahli atau anggota yang sudah lanjut usia. Kebiasaannya, warga tua dapat dikesan melalui ciri-ciri fizikal seperti muka berkedut, badan lemah, penglihatan kabur dan sebagainya. Selain itu, warga tua juga dapat dilihat daripada sudut biologinya. Sebagai contoh, apabila wanita sampai ke tahap tua, mereka akan menopause, manakala lelaki pula menopause. Pada usia ini, mereka sentiasa mahukan perhatian dan kasih sayang kerana tahap perkembangan usia mereka akan menurun ke tahap seperti kanak-kanak. Menurut istilah warga tua dalam Islam pula, warga tua didefinisikan sebagai pemanis dan pelengkap kepada kejayaan kehidupan manusia di dunia. Mereka perlu dihormati serta dijaga dengan baik sejajar dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 23. Selain itu, menurut tokoh Islam iaitu Ibnu Mansur, warga emas ditakrifkan sebagai orang yang telah mengikat usia tua dan sudah tumbuh uban pada dirinya. Peningkat umur warga tua ini merupakan satu fitrah kehidupan manusia yang tidak boleh dielakkan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia mempunyai peningkat yang tertentu supaya hikmah, kebaikan dan tanggungjawab dapat dikongsi dan dilaksanakan secara kolektif untuk menyempurnakan kehidupan manusia di dunia. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala menjadikan golongan tua supaya dapat diberikan khidmat, layanan dan kehormatan kepada golongan muda agar sumbangan ini dapat dibalas dengan ganjaran pahala dan syurga.
dari Nokta. Okey dah. Ya, lepas. Yang kita video. Ni yang malam ni